Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 3 akan membentangkan tentang penyalahgunaan bahan jenis cannabinoids. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 7 orang puteri. Ini Malaysia telah dikejutkan dengan kenyataan Dun Selangor Muhammad Syahid Rosli yang telah membuat cadangan agar kerajaan negeri Selangor mengusahakan tanaman ganja bagi tujuan perubatan. Kalau kita lihat, ganja atau bahasa sinonimnya dipanggil cannabis, hal ini telah memberi impak kepada masyarakat dan ada yang bersetuju, ada juga yang tidak bersetuju untuk mengusahakan tanaman ganja atau cannabis bagi tujuan perubatan untuk dikomersialkan. Ada yang mengatakan tanaman ganja mampu memberikan keuntungan yang besar buat negara dan ada juga yang mengatakan ia akan memberi impak kepada masyarakat. Saya ingin membincangkan tentang pengenalan cannabinoids. Cannabis atau ganja adalah istilah umum yang digunakan untuk semua jenis dadah yang diperoleh daripada pokok Cannabis sativa. Cannabis sativa adalah spesies yang menghasilkan bahan kimia yang dikenali sebagai cannabinoids. Cannabinoids merupakan bahan yang sangat kompleks dan mengandungi sekurang-kurangnya 421 jenis bahan kimia yang boleh memberi kesan seperti ubat ke seluruh tubuh manusia, termasuk sistem saraf pusat dan sistem imun. Cannabinoid utama cannabis adalah tetrahydrocannabinol (THC) dan merupakan bahan psikoaktif yang menyumbang kepada kesan halusinasi cannabis. Cannabis juga dikenali sebagai marijuana dan marijuana dan dikatakan berasal daripada perkataan Portugis iaitu marihuango yang bermaksud bahan memabukkan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang jenis-jenis cannabis. Jenis cannabis yang pertama ialah cannabis sativa, juga dikenali sebagai ganja di India dan Malaysia. Cannabis sativa ini merujuk kepada bahagian daun dan pucuk pokok cannabis yang dikeringkan dan kadang-kadang ia dijadikan di dalam bentuk blok. Cannabis sativa ini menyerupai tembakau walaupun lebih ke hijau-hijauan dan jumlah THC dalam cannabis sativa adalah antara 0.25% sehingga 8%. Seterusnya ialah resin getah cannabis. Resin getah cannabis juga dikenali sebagai hashi yang merujuk kepada getah pokok bunga cannabis yang dikumpulkan dan dikeringkan atau dibakar dan dijadikan di dalam blok serbuk. Dan blok serbuk ini berwarna berbeza antara coklat muda ke hijau, coklat tua ataupun hitam. Jumlah THC dalam resin getah cannabis adalah antara 4% sehingga 12%. Akhir sekali ialah minyak hashi. Minyak hashi merupakan minyak tar yang dihisap bersama rokok dan ganja. Minyak hashi juga diperoleh melalui proses kimia yang berulang kali ke atas ganja ataupun hashi. Jumlah THC dalam minyak hashi adalah paling tinggi, iaitu boleh sehingga 60%, dan setitis minyak hashi boleh mendatangkan halusinasi kepada pengguna. Cannabis juga mempunyai nama jalanan, iaitu ganja, gras, sayur, terek daun dan hashi. Seterusnya, penggunaan dadah jenis cannabis atau ganja ini memberi kesan yang membahayakan kepada individu yang mengambilnya. Biasanya, individu yang mengambil ganja ini akan merasakan kesan selepas beberapa minit dan mungkin berkekalan selama 2 atau 3 jam. Penggunaan ganja memberi kesan jangka pendek dan jangka panjang kepada pengguna. Bahan kimia ganja merangsang saraf-saraf di dalam otak dan mengubah persepsi individu tersebut, mengakibatkan individu itu berasa dalam keadaan santai atau khayal yang dinamakan high atau stun. THC merupakan bahan utama dalam ganja yang mengakibatkan pengguna berasa lali dengan persitaran dan rasa waktu berjalan sangat perlahan. Pengguna ganja juga akan berasa cemas, curiga dan tidak boleh mengawal diri sendiri, serta badan mereka juga akan berasa sejuk dan menggeletar. Mereka juga akan berasa kering tekak dan mulut serta sukar bernafas. Selain itu, kesan
kesan jangka panjang yang berlaku pada pengguna ganja pula adalah perkembangan otak akan terbantu apabila ganja diguna dalam usia yang muda. Daya ingatan serta kebolehan berfikir mereka akan terjejas jika ganja dihisap dalam jangka masa yang panjang. Pengguna ganja juga akan berasa malas dan menjadi seorang yang antisosial serta hilang motivasi diri. Penggunaan ganja secara berterusan juga akan mengakibatkan kesan kepada ketagihan. Apabila sampai ke tahap ketagihan, individu yang mengambil dadah ini akan mengalami gejala withdrawal atau tarikan, di mana jika dia secara tiba-tiba tidak mengambil dadah ini, ia akan memberi kesan seperti mengalami perubahan pada pola makan, gangguan tidur serta gangguan pada sistem pencernaan. Jadi jelaslah penggunaan ganja akan mendatangkan kesan buruk pada seseorang individu itu. Ini merupakan antara daun ganjar atau nama saintifiknya ialah cannabis. Rawatan bagi pesakit atau penagih yang menerima kesan buruk daripada pengambilan ganja jenis cannabis ini masih belum ada rawatan yang khusus atau ubat yang lebih tepat. Namun, terdapat rawatan yang biasanya akan digunakan untuk merawat pesakit seperti ini dengan mendapatkan rawatan kaunseling daripada pihak tertentu yang kebiasaannya diuruskan oleh agensi AADK. Selain itu, terdapat juga rawatan tradisional iaitu minum cuka nipah 1 sudu sebelum tidur malam selama 3 hari berturut-turut dan juga minum madu lebah yang dipanaskan bersama campuran air bunga mawar. Hal ini untuk memberi kesan yang lebih baik agar penagih tegar tadi tidak mengulangi tabiat yang lama. Di sini kami sertakan info tambahan bagi pokok kanabis iaitu perbezaan antara spesies hemp dan marijuana. Selain itu, banyak negara bertelagah berkaitan kebaikan ganja dalam perubatan. Namun begitu, kesannya adalah lebih buruk kerana mengganggu sistem otak. Jadi, marilah kita mengenali ganja agar tidak terlibat dalam isu ketagihan. Sebagai kesimpulan, kita akan dapat lihat bahawa kanabis akan merubah sikap si penagih secara menyeluruh. Ada yang melaporkan bahawa mereka akan mengalami apa yang disebut sindrom tak bermotivasi. Mereka menjadi tidak berminat dan gagal dalam usaha untuk mencapai sesuatu matlamat. Walaupun pada satu ketika dahulu, matlamat tersebut mempunyai arti yang mendalam baginya. Mereka tidak dapat melaksanakan rancangan jangka panjang sukar untuk memberi tumpuan dan prestasi kerjanya merosot. Umumnya, mereka akan terus terpegun, berbaring, mendengar muzik, melihat televisyen atau berkata-kata kosong. Dengan lain perkataan, pengguna dadah kanabis akan membawa kerugian yang begitu besar bukan sahaja kepada diri sendiri ataupun keluarga tetapi juga masyarakat dan negara.